Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul Shah bin Syahuluddin, DPZ 2020250073 daripada kelas DPZ W4A. Okey, saya akan menguraikan tentang pengenalan tajuk yang saya bersama rakan saya dapat, iaitu mengenai dengan kias. Okey, tajuk yang kami dapat ialah kias yang berkaitan dengan Apple dan zakat harta anak-anak. Dan pada pengenalan ni saya akan menerangkan tentang definisi kias. Kias ni asalnya ialah pada makna bahasa membawa maksud ukuran, persamaan atau perbandingan. Dan dari segi istilahnya ialah sebagaimana yang disebutkan oleh para usuliyun adalah menghubungkan apa-apa yang tidak warid padanya nas atau hukumnya dengan apa-apa yang telah warid ke atasnya. Maksud yang telah ditetapkan ke atasnya, iaitu nas hukum disebabkan persamaan ilah di antara kedua-duanya. Okey. Kias ni merupakan penyamaan bahasa Arab, iaitu QIYAS. Tu dia punya ejaan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu ialah KIAS, kias. Dan kias ni merupakan dan menetapkan satu hukum, satu perkara yang baru yang belum pernah ada masa sebelumnya, berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi ilah, sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain. Dan kias ni merupakan satu proses ijtihad. Ijtihad ni membawa maksud imam-imam yang mujtahid, yang mempunyai kewarasan akal yang boleh berfikir dan boleh menetapkan suatu hukum. Dan ijtihad ni berasaskan pengibaratan daripada ayat Al-Quran dan Sunnah, iaitu sumber utama atau perintah yang telah diketahui oleh untuk perkara-perkara yang baru. Okey. Itu sahaja daripada saya. Untuk poin yang seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam Husairil Nizam. Saya dari kelas DPZ W4A, nombor matrik DPZ 20204622. Saya akan berkongsi tentang sumber dalil Al-Qiyas, dalil yang disepakati dan tidak disepakati. Kita pergi dulu untuk dalil yang disepakati, iaitu dalil Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Al-Qiyas adalah hujah ialah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, fa'tabiru ya ulil absar, yang bermaksud hendaklah kamu mengambil pengajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Surah Al-Hajj ayat kedua. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan balasan yang menimpa Bani Nadir sebagai balasan kekufuran dan tidak tipu daya mereka terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin. Allah juga berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu ati'un wa ati'un rasul wa awilil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan Rasulullah dan juga kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah Al-Nisa ayat ke-4. Okey, kita teruskan pula untuk dalil yang tidak disepakati. Golongan yang menolak Al-Qiyas adalah golongan Nizamiyah, Zahiriyah dan segolongan puak Syiah. Antara alasan dan hujah golongan yang menolak Al-Qiyas adalah, yang pertama, Al-Quran menegah dan melarang kita daripada mengikut zan, sebagaimana firman Allah, wala taqifu ma laysa laka bihi, yang bermaksud
dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mengetahuinya. Surah Al-Isra ayat ke-17. Qiyas merupakan perkara zan kerana ia berasaskan kepada zan bahawa ilah yang kerananya disyariatkan hukum di dalam dalil yang dijelaskan itu. Oleh itu, qiyas dilarang dari diikuti dan beramal dengannya dan tidak dapat menetapkan hukum. Jumhur ulama menjawab zan yang dilarang dalam Al-Quran itu ialah zan yang mengenai hukum-hukum akidah kerana ia dituntut yakin mengenainya. Ulama telah sepakat mengatakan bahawa hukum syarak yang berbentuk amali zan baginya adalah memadai. Hasan bin Ahmad dan Muhammad Saleh bin Ahmad 1998 272. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Rajali dari kelas TPZ W4A. Hari ini saya akan menerangkan tentang hukum qiyas. Hukum qiyas ni dia ada 4. Yang pertama ialah al-aslu, bermaksud pokok. Sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber, iaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Okey, para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai objek qiyas di mana sesuatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya, iaitu al-maqis alaihi dan musyabbah bih, tempat menyerupakan. Itu juga diartikan sebagai pokok, iaitu sesuatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Iman Al-Midi dalam Al-Matbu' mengatakan bahawa al-aslu adalah sesuatu yang bercaban yang boleh diketahui hukumnya sendiri. Okey, yang kedua ialah al-furud. Al-furud bermaksud caban. Al-furud adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Furud yang berarti caban iaitu sesuatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya kerana tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Furud disebutkan juga makis, iaitu yang diukur, atau musyabbah yang diserupakan, atau mahmul yang dibandingkan. Okey, hukum yang ketiga ialah al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluaskan hukum dari asal ke furud, iaitu caban. Hukum dari aslu yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang ditetapkan pada furud seandainya ada persamaan ilahnya. Hukum yang terakhir ialah al-ilah, bermaksud sifat. Ilah adalah alasan serupa antara asal dan furud, bermaksud caban, iaitu sesuatu sifat yang terdapat pada al-aslu. Dengan adanya sifat itulah al-aslu mempunyai sesuatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat caban disamakan dengan hukum al-aslu. Itu sahaja daripada saya. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kamrul Nazim bin Kamruddin daripada kelas DPZ W4A. Nombor matrik DPZ 2020247886. Okey, kat sini saya nak ceritakan secara ringkas tentang jenis-jenis qiyas. Okay, secara umumnya, qiyas ni terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya ialah qiyas elah, iaitu qiyas yang sudah jelas dari segi elah dia persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas elahnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan atau diukur. Okey, qiyas elah ni dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu qiyas jali yang bermaksud jelas dan qiyas kafi yang bermaksud tersembunyi. Okey, seterusnya saya nak ceritakan tentang qiyas syabah yang bermaksud penyamaan seiras. Qiyas syabah ni qiyas yang tidak diyakini tentang perbezaan di antara elah pada hukum furuk dan asal, serta tidak pasti sama ada ia memberi kesan pada hukum atau sebaliknya. Qiyas ni boleh lebih dikenali sebagai ihtisan. Contohnya, seorang hamba dia tidak mengetahui adakah dia ni memiliki hak ataupun tidak. Jika dia memiliki hak, dia boleh dikiaskan sebagai orang yang merdeka.
Tetapi jika dia tidak memiliki hak, dia boleh dikiaskan sebagai orang yang menyerupai binatang. Okey, kias yang terakhir yang saya ingin ceritakan ialah kias dilalah, iaitu kias yang menghimpun di antara hukum dengan furuk berdasarkan sifat yang tetap bagi ilah. Sebagai contoh, perahan anggur adalah haram hukumnya, dikiaskan dengan arak, di mana ilah kedua-duanya ialah terdapat bau yang kuat yang dikira sebati dengan bahan yang memabukkan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Azmi bin Khairul Nizam. Saya akan menerangkan tentang jual beli Apple dengan Apple dan zakat harta anak-anak dalam konsep kias. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan jual beli Apple dengan Apple ini? Jual beli Apple dengan Apple ini ada disebut di dalam kias sebagai kias aduan, iaitu kias yang berdasarkan ilah yang nilai ilah lebih rendah daripada ilah yang terdapat pada hukum asal. Kias aduan ini juga dikenali sebagai kias al-adna. Contohnya, haram menjual buah apple dengan apple dibandingkan gandum dengan gandum, di mana ilah buah apple lebih rendah daripada gandum yang menjadi makanan asasi. Ilah buah apple menjadi rendah kerana gandum ini lebih diperlukan oleh manusia dan juga antara yang tersenarai sebagai barangan ribawi, iaitu jika ingin bertukar barangan ribawi ini perlu ditukar dengan mempunyai jenis, nilai yang sama dan juga pertukaran dari tangan ke tangan atau secara langsung. Seterusnya, kita pergi kepada perbincangan mengenai zakat harta anak-anak. Zakat harta anak-anak ini ada juga disebut pada kias, iaitu sebagai kias al-dilalah. Apa itu kias al-dilalah? Kias al-dilalah adalah kias yang menghimpunkan di antara hukum asal dengan furuk berdasarkan sifat yang tetap bagi ilah. Contohnya adalah haram hukum bagi perahan anggur dikiaskan dengan pengharaman arak. Ini kerana ilah bagi kedua-duanya ialah terdapat bau yang kuat yang dikira sebati dengan bahan yang memabukkan. Contoh lain pula yang boleh dikaitkan dengan kias ini adalah dikiaskan harta kanak-kanak kepada harta orang baligh dalam perkara wajib zakat dengan ilah yang sama, iaitu bertambah dan berkembang harta tersebut. Hal ini kerana meskipun seseorang itu masih di bawah jagaan ibu bapanya, sekiranya dia dan hartanya mencukupi syarat berkenaan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW berikut daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak wajib zakat harta sehingga berlalu waktu setahun. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam isu ini kami berpendapat seseorang yang memenuhi syarat yang ditetapkan, iaitu Islam, merdeka, pemilikan penuh terhadap harta, cukup nisab dan cukup haul, wajib ke atasnya untuk mengeluarkan zakat sekalipun seseorang itu masih kanak-kanak ataupun belum memayis. Hal itu kerana zakat adalah satu ibadah harta yang memabitkan semua orang Islam tidak mengira usia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.